Okay, semua orang boleh nampak Hmm. Okay, kita pergi kepada bab 5, taburan kebarangkalian. Okay, standard kandungannya 5.1, taburan kebarangkalian rawak. Okay, sebenarnya dia ni basic ataupun konsep untuk kita nak jawab taburan binomial dengan taburan normal. Okay, sebelum ni dalam KBSM, okay, silibus KBSM, kita hanya ada dua saja subtopik dalam tajuk ni, iaitu taburan binomial dan taburan normal. Tapi sekarang dia dah jadi 3 subtopik sebab diletakkan 5.1 basic tentang taburan kebarangkalian, iaitu taburan kebarangkalian rawak. So hari ni kita pergi kepada perkara yang basic saja. Okay, tak susah. Okay, kandungan asas kita hari ni kita nak menjelaskan maksud pemboleh ubah rawak 5.1.1. Okay, 5.1.2 membanding dan membeza pemboleh ubah rawak diskrit dan pemboleh ubah rawak selanjar. Okay, kita nak tahu apa beza dia. 5.1.3 menerangkan maksud taburan kebarangkalian pemboleh ubah rawak diskrit. 5.1.4 membina jadual dan melukis graf taburan kebarangkalian pemboleh ubah rawak diskrit. Okay. Sekarang kita pergi ke 5.1.1 nak jelaskan maksud pemboleh ubah rawak. Apa dia pemboleh ubah rawak? Pemboleh ubah rawak dengan nilai berangka yang ditentukan daripada fenomena rawak. Maksudnya nilai berangka tu maksudnya dia ada nilai lah, ada nombor. Okey, ditentukan daripada apa-apa fenomena. Contohnya bilangan hari dalam seminggu yang kita bermain bola. Macam maksudnya apa-apa saja. Okey, apa yang dihasilkan apabila kita lambungkan dadu, shilling. Okey, itu apa-apa fenomena rawak. Rawak tu bermaksud kita tidak pilih dia. Dia terjadi contoh dengan kita mengambil, contoh kita letakkan bola berbagai warna dalam satu bekas. So kita ambil secara rawak bermaksud kita tak lihat. Okey, kita tak tentukan kita dapat apa. Kita ambil saja. Okey, itu maksudnya secara random atau rawak. Okey, kita pergi kepada contoh satu. Okey, nyatakan pemboleh ubah rawak. Okey, bagi situasi berikut sebiji dadu di lambung sekali. Okey, kalau dadu di lambung sekali, apa yang mungkin kita dapat? Pemboleh ubah dia. Mestilah nombor yang ada pada dadu itu ialah pemboleh ubah dia. Okey, nombor yang diperolehi pada dadu. Okey, itu pemboleh ubah rawak. Okey, pada dadu kita ada nombor apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Seorang lelaki menunggu bas di sebuah penghentian bas. Okey. Bila menunggu dia berkaitan dengan masa, jadi pemboleh ubah rawak dia kat sini ialah masa. Masa menunggu bas. Okey. Maksudnya masa dia boleh macam-macam lah masa dia. Mungkin hari tu dia menunggu selama 10 minit, mungkin 15 minit, 20 saat contohnya. Inilah dikatakan pemboleh ubah. Maksudnya dia boleh berubah lah. Okey, bilangannya ataupun nilai dia berubah-ubah dan tak tentu. Okey. Next. Okey. Inilah pengenalan dia, pemboleh ubah rawak diskrit dan pemboleh ubah rawak selanjar. Pemboleh ubah rawak diskrit, okey, mempunyai bilangan yang boleh dibilang. Okey, nilai yang boleh dibilang. Maksudnya, kita boleh tahu ada berapa kali. Okey, ni nilai yang boleh dibilang. Okey, mungkin dapat nombor tu 1 kali, dapat 2 kali, dapat 3 kali, boleh dibilang. Okey. Ataupun maksudnya kita dapat nombor yang tepat lah, nombor bulat maksudnya. Dalam bentuk sifar dan integer positif. Contoh. Okey. Okey, bilangan hari contohnya
bila kita lambung, okey, dua shilling contohnya. Okey, berapa kali yang kita mungkin boleh dapat bunga. Bunga tu yang ada nombor lah biasanya. Okey, kepala atau bunga yang belakang biasanya. So sekarang ni bilangan dia kita mungkin kosong. Okey, kosong kali bermaksud mungkin kita langsung tak dapat. Dua-dua kita baling dapat kepala. Ataupun mungkin satu kali. Okey, mungkin satu bunga, satu kepala. Okey, ataupun mungkin dua-dua sekali dapat bunga. Tu maksudnya. Dua kali. Okey, so maksudnya ada kosong, ada satu ataupun dua. Okey, pemboleh ubah rawak selanjar maksudnya bukan dalam bentuk integer, nilai berada dalam satu selang. Okey, selang tu maksudnya macam julat lah. Okey. Jika X mewakili pemboleh ubah rawak diskrit, okey, keadaannya ialah X sama dengan R. R ialah 0, 1, 2, 3. Okey. Dan jika Y mewakili pemboleh ubah rawak selanjar, okey, jadinya kita akan tulis Y ialah tinggi murid dalam cm, okey, lepas tu dan dia ada dalam bentuk, nampak tak? Dalam bentuk julat. Okey, mungkin lah kan ketinggian kita kan tak sama kan. Tak ada orang yang tepat-tepat 150, 151. Mungkin ada yang 150.3 macam tu. Tu maksudnya dia punya julat ataupun nilai dia tu dalam bentuk julat. Dia ada perpuluhan dekat situ. Okay, contoh lah, ini contoh je. 140 okay, hingga 160. Contoh. Bermaksud nombor-nombor point semua terlibat. Okay, jadi cikgu harapkan boleh bedakan. Diskrit ialah nilai yang boleh dibilang. Nombor dia ialah antara kosong dan juga integer positif. Ada dua je bentuk dia. Sifar ataupun integer positif. Kalau selanjar bermaksud dia dalam bentuk julat atau selang. Bermaksud point-point pun boleh. Okay. Termasuk masa menunggu tadi. Contohnya masa menunggu 20 minit 30 saat. Okay, jadi dia ada 20 point kat situ. Okay. So sekarang kita pergi ke 5.1.2. Masih lagi membezakan pemboleh ubah rawak diskrit dan selanjar. Siapa yang baru masuk tadi. Okay. Contohnya bilangan mendapat kepala ataupun gambar jika melambung shilling 3 kali. Okay. Ini apa maksudnya? Jika X mewakili pemboleh ubah diskrit dengan keadaan X sama dengan R. Okay, maksudnya bila kita baling shilling 3 kali, kita nak dapatkan gambar ataupun kepala, kemungkinan macam cikgu cakap tadi mungkin 0 kali langsung tak dapat. Kita baling tu langsung tak dapat kepala. Okay, ataupun mungkin kita dapat 1 kali kepala. Mungkin dalam kita baling 3 kali tu kita akan dapat 2 kali kita dapat kepala. Ataupun 3 kali maksimum kita dapat kepala. Okay, boleh tak kita dapat 4 kali kepala? Tak. Boleh ke kita dapat 4 kali? Tak boleh sebab kita baling shilling 3 kali saja lambung. Okey, kita tak mungkin dapat 4 kali kepala. Okey, tinggi murid dalam kelas 5 UKM. Okey, jika Y mewakili pemboleh ubah rawak selanjar dengan keadaan Y sama dengan Y dan Y ialah tinggi murid dalam cm, kita boleh tulis dia sebagai inilah A kat kiri. A tu maksudnya tinggi yang paling kecil ataupun orang yang paling rendah. Okey, B ni menunjukkan yang paling tinggi lah. Contohnya kita tulis macam tadi, cikgu sebenarnya dah tulis tadi. Okey, macam tadi. Mungkin yang paling rendah dalam 5 UKM 140 cm. Mungkin yang paling tinggi 160. Ini contoh je lah. Okey, jadi kita boleh tulis dia sebagai dalam bentuk julat ataupun selang. Okey. So, next. Ni sebab kita belajar basic-basic Okey, contoh 2. Tentukan kesudahan yang mungkin bagi peristiwa berikut dalam tata tanda set. Okey, tentukan peristiwa tersebut pemboleh ubah diskrit ataupun selanjar. Okey. Sebiji dadu yang ada di lambung 3 kali. Okey, ingat 3 kali. Okey, X ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan kali mendapat nombor 4. Okey. Jadi, berapa kali kemungkinan kita boleh mendapat nombor 4 ni? X sama dengan berapa kali kita mungkin dapat nombor 4? Kita kena buat dalam bentuk tata tanda set. Okey. Berapa kali kita boleh dapat nombor 4? Mungkin kita baling 3 kali Mungkin kita dapat 0 kali.
nombor 4 langsung tak dapat nombor 4. Mungkin kita boleh dapat sekali nombor 4. Mungkin kita boleh dapat 2 kali nombor 4. Atau kita boleh dapat 3 kali nombor 4. Kerana dadu dilambung 3 kali. Okey, ini saja. Tapi dia ada cakap kat sini, tentukan dia ialah pemboleh ubah diskrit atau selanjar. Jadi kita akan jawablah pemboleh ubah diskrit. Okey, kenapa? Pemboleh ubah diskrit. Sebab apa? Ada siapa tahu tak? Liana tahu tak kenapa dia pemboleh ubah diskrit? Apa alasan dia tadi? Kerana nilainya boleh dihitung ataupun boleh dibilang. Okey, kamu tengok balik tadi. Okey, kan ada dia punya syarat dia, apa benda. Okey, ni nampak tak? Kat depan tadi. Okey, nilai yang boleh dibilang. Okey, ingat lagi. Patutnya kena ingatlah. Okey, baru je belajar tadi. Okey. Nilainya boleh dibilang. Macam itulah. Itu je alasan dia. Diskrit dengan selanjar. Okey, kalau yang lagi satu pula. Okey. X ialah pemboleh ubah rawak yang mewakili masa murid menunggu bas di perhentian bas. Julat masa diambil ialah 5 hingga 55 minit. Jadi, macam mana nak tulis? Okey, Y. Okey, di antara apa? 5 hingga 55 minit. Okey, dia ni apa? Selanjar ke diskrit? Selanjar ke diskrit? Selanjar. Dia ni ialah selanjar. Okey, kenapa dia selanjar? Kenapa dia selanjar? Sebab 55 minit. Sebab dia dalam bentuk julat. Okey. Okey, kejap. Dia cakap X cikgu tulis Y pula kat sini. Okey, ikut soalan tu dia kata X. Jadi kita kena buat X lah. Okey, cikgu padam balik. Sebenarnya dia kena dalam bentuk yang propernya panjang sikit sebenarnya. Okey, kejap. Okey, kalau ikutkan X sama dengan okey. Masing-masing ada pegang buku teks tak? Ada pegang buku teks? Siapa yang ada pegang buku teks? Okey, dalam bentuk ada tata tanda set. X, okey, dan X ialah masa menunggu. Ni jawapan yang proper. Ialah masa menunggu. Sekejap. Masa menunggu bas. Okey, nampak tak? Diskrit tu macam lebih mudah kan? Okey, selanjar ni dalam bentuk julat. Okey, jadi X di antara 5 hingga 55 minit. Okey, kalau kamu tengok dekat dalam buku teks, okey, cara penulisan tata tanda dia yang penuh macam ni lah. Okey, 5 hingga 55. Okey, masa menunggu bas dalam minit. Ni lagi. Okey, dia pemboleh ubah apa? Selanjar ke diskrit? Selanjar. Selanjar, betul. Okey, pemboleh ubah selanjar. Okey, kerana apa? Kerana nilai dalam bentuk selang. Okey. Kerana nilai dalam bentuk selang ataupun sebenarnya julat. Okey. Kerana nilai, tapi dalam tajuk ni digunakan istilah selang. Nilai dalam bentuk selang.
Okey. Okey, boleh faham Boleh? Kita pergi ke next slide boleh? Boleh. Okey. Uh, cikgu tak ada buku teks, jadi cikgu pun tengok dekat dalam handphone je. Okey. So sekarang kita nak pergi kepada 5.1.3 taburan kebarangkalian pemboleh ubah rawak diskrit. Okey. 5 helai kertas ditulis nombor 1 hingga 5. Okey, masuk dalam kotak. Lepas tu kita nak keluarkan satu keping kertas secara rawak. Okey, nampak? Perkataan rawak ni bermaksud kita tak tengok. Kalau tengok tu dia dah tak adil lah, tak fair lah pada kita punya aktiviti tu. Okey, tak jadi kebarangkalian nanti. Okey. So, catatkan nombor yang terdapat pada kertas. Okey, selepas kita keluarkan, kita catatkan. Lepas tu kita masukkan balik kertas dan ulang proses ini sekali lagi. Okey, katakan X ialah bilangan mendapat nombor ganjil. Okey, tuliskan semua kesudahan yang mungkin bagi X dalam dua cabutan itu. Okey, macam nak tulis? Macam mana tulis dia? Berapa kali kita boleh dapat nombor ganjil? Siapa tahu? Berapa kali kita boleh dapat nombor ganjil? 3. 3. 3 kali kita boleh dapat nombor ganjil kan? Okey. So sekarang ni X sama dengan 3 kali dapat nombor ganjil. Berapa kali kita ulang proses ni? Kita buat proses ni 2 kali je kan sebenarnya. Okey, jadi nombor ganjil mungkin kosong, tak dapat langsung. Mungkin 1 kali, mungkin 2 kali. Itu saja jawapan dia. Kalau 3 kali kita ambil, mungkin kat sini 3 maksimum tulis Okey. So, kebarangkalian mendapat nombor ganjil bagi cabutan itu. Macam mana kita nak tahu kebarangkalian mendapat nombor ganjil dia pula? Okey. So, sekarang kita akan pergi ke next slide. Okay, kita nak gunakan gambar rajah pokok. Okey, tengok Kita ada 5 kertas ditulis nombor 1 hingga 5, betul? So, apa kebarangkalian mendapat nombor ganjil? Siapa tahu? Ganjil ada nombor berapa tadi? 1 hingga 5 ada berapa banyak nombor ganjil? 3. 3. Jadi, kebarangkalian mendapat nombor ganjil ialah 3 per 5 lah. Sebab semua nombor ada 5 kan? Betul tak? Okey. G ada tanda kat atas. G prime ni menunjukkan bukan nombor ganjil. Okey. Bukan nombor ganjil, ada berapa kebarangkalian mendapat bukan nombor ganjil? Maksudnya nombor 2 dengan nombor 4. Ada berapa kebarangkalian dia? Berapa kebarangkalian bukan nombor ganjil? 2 kan? 2 dengan 4 kan? Cikgu dah cakap dah 2 dengan 4 tadi. Okay. So, 2 dengan 4 tu 2 lah. Dia punya bilangan dia. Tapi, semua nombor ada 5. Jadi, kebarangkalian dia ialah 2 per 5. Okay, kalau ganjil, nombor 1, 3, 5. So, ada 3 nombor. Semua nombor ada 5. So, 3 per 5 inilah kebarangkalian. Bila tulis P kat depan, menunjukkan kebarangkalian dapat ganjil. Ni kebarangkalian mendapat bukan nombor ganjil. Okay, so sekarang kita tengok. Okay, kita tarik satu nombor. Bila kita tengok, kemungkinan kita akan dapat ganjil ataupun bukan ganjil. Betul tak? Ada 2 je kemungkinan dia, ganjil ataupun bukan nombor ganjil. Okay, kalau ganjil dekat sini 3 per 5. Kalau bukan ganjil ialah 2 per 5. Bila dia kata proses ini diulang lagi sekali, okey, bermaksud kita buat 2 kali je lah. Kemungkinan kita akan dapat lagi sekali, mungkin ganjil, mungkin bukan ganjil. Okey, yang ni pun sama. Mungkin ganjil lagi, mungkin bukan nombor ganjil. Okey,
Ini pun sama, dia punya kebarangkalian dia 3/5. Okey, bukan ganjil 2/5. Ganjil 3/5. Okey, bukan ganjil 2/5. Okay, boleh faham tak gambar ajar pokok ni? Okay, boleh faham tak? Boleh faham ke tak? Kenapa dah diam pula? Boleh. Gayatri tak respon? Suara macam sangkut-sangkut. Okey, so maksudnya apa hasil dia untuk yang pertama ni ialah ganjil dengan ganjil. Okey? Betul tak ganjil dengan ganjil? Okey, yang kedua kemungkinannya ganjil dengan bukan ganjil. Maksudnya ganjil dengan genap lah tu. Tapi kita nak gunakan huruf yang sama, G dengan G prime. Okey, yang ni ganjil. Bukan ganjil dengan ganjil. Ataupun nombor bukan ganjil dengan bukan ganjil juga. Okey, dua-dua sekali. Okey, jadi kalau ikutkan, okey. Berapa dia punya kat atas ni ganjil dengan ganjil. Berapa kali dia dapat ganjil? Dia dapat ganjil sebanyak 2 kali. Yang ni berapa banyak dia dapat ganjil? 1 kali. Berapa banyak dia dapat ganjil? 1 kali. Berapa banyak dia dapat ganjil? 0 kali. Boleh faham tak yang tu? Boleh faham tak konsep gambar ajar pokok dan berapa kali dia mendapat nombor ganjil tu? Boleh. Okey. So berapa pula kebarangkalian? Ini ialah bilangan dia. Okey. Tapi berapa kebarangkalian dia? Okey, dia mendapat 2 kali nombor ganjil, berapa kebarangkalian dia? Okey, kat sini kita kira lah. Ganjil dengan ganjil ni kita darabkan. 3/5. Okey. P dia ni penulisan dia lah. P ganjil dengan ganjil. Okey, sama dengan 3/5 darab 3/5. Okey, berapa 3/5 darab 3/5? 9/25. Okey. Yang ni 3/5 darab dengan 2/5. Okey, P kebarangkalian ganjil dengan bukan ganjil. Okey, 3/5 darab 2/5. Okey, jadi nilai dia 6/25. Okey, yang ni bukan ganjil 2/5. Okey, bukan ganjil dan ganjil. Okey, 2/5 darab dengan 3/5. Jawapan dia juga 6/25. Okey. Yang ni yang bawah sekali, kebarangkalian bukan ganjil dengan bukan ganjil. Okey. Kebarangkalian dia ialah 2/5 darab 2/5. Okey, jawapan dia ialah 4/25. Okey, jadi kita boleh tuliskan dalam jadual. Okey. Ni maksudnya apa? X sama dengan R. R maksudnya bilangan mendapat ganjil kosong. Okey, yang kosong. Okey, 4/25. Nampak tak? 4/25. Okey, yang satu. Okey, satu ni okey ada 2. 6/25 ni pun 6/25. Jadi kamu kena tambahkan. Okey, totalkan dia. Sebab 6/25. Dua-dua tu 6/25, so totalkan. Maksudnya ataupun ni maksudnya atau lah. Atau maksud tambah. Mungkin ganjil dan juga bukan ganjil. Ataupun ganjil, atau bukan ganjil dengan ganjil. Itu maksudnya atau. So total dapat 12/25. Okey, yang berapa kali ni? 2 kali dapat ganjil. 2 kali dapat ganjil. Kebarangkalian dia 9/25.
Okey, so apakah total atau jumlah kebarangkalian? Kamu tambahkanlah semua. 4/25 tambah 12/25 tambah 9/25. Apa jumlah dia? Apa jumlah dia? 1. Okey, ingat jumlah kebarangkalian dalam Mac Moden pun kalau ikutkan kamu akan belajar juga. Okey, ataupun dah belajar masa form 4. Okey, jumlah kebarangkalian totalnya ialah 1. Okey, boleh faham tak? Okey, ingat kita punya fokus ialah mencari bilangan nombor ganjil saja. Jadi kamu buat ni apa-apa kira-kira ni, fikirkan yang nombor ganjil bukan nombor yang bukan ganjil atau genap tu. Okey, next. Okey, secara amnya, okey, formula dia jumlah kebarangkalian ialah sebenarnya sama dengan 1. Walaupun kamu nampak formula dia apa ni, ini sum lah, total, okey. Sum untuk kebarangkalian X sama dengan R, okey, maksudnya 012 tadi bila ditotalkan ialah 1. Okey, kalau kamu dapat 2 tu salah lah, okey. Next, okey, kita pergi kepada contoh keempat. Sebenarnya contoh ketiga cikgu tak pergi. Dia lebih kurang je dan tajuk ni sebenarnya ialah basic je. Jadi cikgu ambil yang mana yang nampak macam penting je kan. Okey. So cikgu terus pergi ke contoh keempat. Kita pergi kepada graf taburan kebarangkalian pemboleh ubah rawak diskrit. Okey. Di sebuah kilang, seorang penyelia ingin memeriksa produk secara rawak. Terdapat 3 produk J. Okey, ingat 3J, 5K. Okey, inilah dia punya apa maklumat penting kat situ lah. Okay. Produk J tadi 3. Okay, 3 untuk produk J. 5 produk K. Okay. Penyelia mengambil satu produk dan mencatatkannya. Proses ini dilakukan 3 kali. Okay, bermaksud 3 kali. Dan X mewakili bilangan produk K. Okay, nampak? Tadi ganjil, sekarang pasal K saja. Jangan tengok J lah. Tengok pada, fokus pada K. Kita tuliskan X dalam tata tanda set. Okey. Okey, bermaksud bilangan berapa kali dia dapat K. Okey, siapa tahu? Kemungkinan dia berapa kali dapat K. Okey, ni diskrit kan? Okey, bilangan yang mendapat K. Mungkin, apa tadi cikgu cakap? Mungkin kosong. Okey, 3 kali dia ambil apa tadi produk di dalam kotak. Mungkin kosong kali dia mendapat K. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3. Kenapa 3? Kerana dia buat proses tu 3 kali. 3 kali dia ambil daripada kotak. Okey, tak mungkin dia akan dapat lebih daripada 3 kali dapat K tu Dia tak mungkin. Maksimum dapat 3 saja. Okey, next. Okey, lukis gambar rajah pokok mewakili kesemua kesudahan yang mungkin bagi X. Okey, tadi ingat J dengan K. Okey. Buat J. Buat macam tadilah. Pokok. Okey. Kebarangkalian dapat J apa dia tadi? Siapa tahu? Kebarangkalian mendapat J. J ada berapa tadi? Ingat lagi tak? Kita tak ingat. J 3 kan tadi? Nampak tak? Terdapat 3J dan 5K. Okey, 5K. Jadi semuanya ada berapa? J ada 3. Semuanya ada 8. Jadi 3/8 tu cara dia. Okey, K ada 5/8. Okey. Proses ni dibuat sebanyak 3 kali. So ini kali pertama. Okay, kali kedua dia buat lagi. Okay, jadi PJ kat sini cikgu dah tulis 3/8. Okay, kalau K ialah 5/8. Okay, kali kedua dia buat lagi. Okay, J dengan K. Okay, ni pun sama. J dengan K. Okay, ni 3/8. Mendapat K 5/8.
Okey, ni 3/8. Ni pun 5/8 lagi. Okay, kita ambil lagi, ulang lagi proses lagi sekali. J, K. Okay, yang ni pun sama. J, K. Ini J, K. J, K. Okay, ni pun sama 3/8 kita tuliskan. 5/8. Ini 3/8. Okay, ni 5/8. Kamu tulislah cantik-cantik. Cikgu ni tak muat ruangnya. Okay, 3/8. Ni pun 5/8 lagi. 3/8 dan 5/8. Okay. So hasil yang pertama ialah mungkin kita akan dapat J, J, J. Betul tak? Ni maksud apa? Okay, ni X sama dengan R. Okay, berapa kali kita dapat K kat sini? Soalan dia ialah tadi bilangan dapat K kan? So kat sini dapat kosong kali, langsung tak dapat K. Okay, tengok sini pula. J, J, K, nampak? J, J, K. Okay, berapa kali dapat K? 1. Satu kali dapat K. Okay, ni kemungkinan lagi J, K, J. Okay, J, K, J. Okay, berapa kali dapat K? 1. Satu kali lagi. Betul, lagi-lagi J, K, K. Okay, berapa kali dapat K? 2. Okay, lagi kita tengok yang ni pula. K ni. K, J, J. K, J, J. Okay, berapa kali dapat K? 1. Tu, lagi K, J, K lagi. Okay, K, J, K. Okay, kita dapat K sebanyak 2, betul? Lagi? 2. K, K, J. Oh, dah jawab ke? 2. Okay, ni 2 juga. Okay, lagi last. K, K, K. 3. 3. Okay, nampak tak? So, sekarang kebarangkalian dia. Okay. So, macam nak kira kebarangkalian dia? Bermaksud kat sini kamu kena J, J, J ni 3/8, darab 3/8, darab 3/8, dapatlah kebarangkalian yang kosong ni. Okay, kalau kira kebarangkalian dia P, X sama dengan R, iaitu P, X sama dengan kosong lah. So, jadi J darab J darab J, 3/8 darab 3/8 darab 3/8. Berapa? 27 per berapa tu? Ha. 8 darab 8 darab 8 berapa? 512. 12. Okey, bermaksud kamu 512. Okey, kamu kena kira lah satu-satu. Okey, kalau yang ni tak apa sebab yang dia ada 012 je, nanti kita ulang balik je. Okey, yang ni yang satu 3/8 dengan 5/8 kan? 3/8 darab dengan 3/8 darab dengan 5/8. Okey, ni berapa ni? 9 darab 5, 40. 5/512. Okey. Sebenarnya kamu juga boleh tulis dalam bentuk perpuluhan sebab nanti kita akan lukiskan graf. Okey, so kalau dalam bentuk graf kita senang nak plot bila ada perpuluhan. Kalau bentuk macam ni dalam bentuk graf susah sikit nak plot kan? Okey, nanti kejap lagi kita akan transfer ke dalam jadual dan tulis dalam bentuk perpuluhan. Okey, ni yang satu ni sebenarnya kalau kamu kira pun kamu akan dapat balik 45/512. Sebenarnya sama je kan? Satu kali dapat K, mestilah dapat 45/512. Okey. Yang dua ni yang satu lah. Okey, ni kat sini. Okey, yang dua ni
Ni lain sikit lah kan? Tak sama. Sebab JKK ni 2 kali dapat K. So 3/8 darab 5/8 darab 5/8. Okey, berapa ni? 75 kan? 512, betul? Okey, ni pun dah tahu kan? Ni maksudnya dapat 45/512, betul? Okay, ni pun dapat 75/512. Kamu boleh tulislah satu-satu tu. Okey, tapi secara keseluruhannya kamu patut tahu dia samalah kan? Okey. Sebab kita belajar hari ni basic dia lah. Okey ni. Ni tak sama. Jadi kiralah 5/8 darab 5/8 darab dengan 5/8. Okey, dapat apa? 120. 5/512. Okey. So sebenarnya kalau kamu masukkan dalam jadual. Okey. Kalau kita masukkan dalam jadual dia jadi apa pula? Okey. Yang X tadi. Yang X sama dengan kosong. Okey. Jadi sama dengan berapa? Okey. Senaraikanlah P X sama dengan kosong. P X sama dengan 1. Okey. P X sama dengan 2. Dan akhirnya P X sama dengan 3. Okey, yang sama dengan kosong tadi berapa nilai dia? 27/512. Okey, dalam perpuluhan apa dia? Cuba kira. 27 bagi 512. 0.0527. Nampak? Ni 27/512. Okey, sama dengan 0.0527. Okey, kalau yang X sama dengan 1. Okey, tengok sini. Berapa kali yang kita buat? X sama dengan 1. 45/512, 45/512 ada berapa kali? 3 kali kan? Okey. Dia tulislah. Kita boleh tulis dia 45/512 darab 3. Okey, tapi cara dalam buku biasanya dia buat macam ni. Dia tambahlah. Okey, maksudnya nak menunjukkan atau. Mungkin yang pertama tadi atau yang mungkin yang kedua atau mungkin yang ketiga ni. Ni maksudnya apa? Mungkin JJK, mungkin JKJ ataupun mungkin KJJ. Itu maksud dia. Okey. Bila atau je dia jadi tambah. Okey, kalau totalkan dia dapat 135/512. Okey, kita tukarkan dalam bentuk perpuluhan. Dapat 0.264. 0.264. Cikgu, berapa Okey. tempat perpuluhan cikgu? Macam mana? Berapa tempat perpuluhan kena ambil? Berapa tempat perpuluhan? Biasanya 3. Biasanya 3. Tapi kebetulan kat sini ada kosong kan. Cikgu ambil je lah lebih. Nanti kita tengok dalam jadual nanti. Sebab cikgu dah sediakan jadual yang dah siapnya. Cikgu saja nak tunjuk macam mana dapat. Boleh? Boleh. Okey, sekarang kita tengok X sama dengan 2. Tengok X sama dengan 2. Okey, tengok ada berapa kali kat sini. 75/512. Sini pun 75/512. Ni pun sama. Ada 3 kali juga. Okey. 75/512. Okey, siapa boleh tambahkan 3 kali ni? Okey, dapat apa?
Dapat apa? Tak kira ke? 225. Eh, tak ada perpuluhan ke depan dia? Okey, ni kita ambil 4 tempat perpuluhan lah. Samakan dengan atas, boleh? Okey. Okey, ni apa tadi? 225 per Kosong point 512. Oh, okey. Perpuluhannya apa? Cuba bagikan. Kosong point point 43 43 9. 9. Okey, kalau ambil tempat perpuluhan 439 453 453 4395. Okey, ni yang dapat 3 125 per 512. Okey, 125 per 512. Okey, jangan risau ya. Sebenarnya kalau kamu totalkan jumlah dia 1 je. Okey, ni tukarkan kepada 4 tempat perpuluhan. Kita ambil sekali lah standard lah atas. Tadi kejap 4, kejap 3 kan. So kalau sebab nombor kebarangkalian ni kecil. Memang akan ada yang 0.0. So kita kalau dia ambil 3 tempat perpuluhan dia kecil sangat. So ambil 4 tempat perpuluhan. So kita standardkan semua sama. Okey, 125 bagi 512. 0.2441. 2441. Okey. So sekarang tengok kita masukkan dalam jadual. Okey, nampak? Ni cikgu dah type siap-siap. Masukkan dalam jadual. Okey, cara dia tulis macam ginilah. Then macam mana nak lukis graf? Senang je. Tapi kita mesti lukis dekat atas kertas graf. Okey, biasanya dalam peperiksaan dia akan bagilah. Dia biasanya bagi kecil je ruang dia untuk membuat graf binomial ni. Okey. Dan kamu akan tandakan. Okey, tandakan plot. Okey. Ni dekat depan ni. Okey, inilah kita bagilah dia punya yang sesuai. Sebab kat sini paling kecil ialah 0.0527, paling besar ialah berapa ni? 0.4395. So dia gunakan 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Okey, dekat bawah ni walaupun kat sini kosong, tapi untuk yang taburan pembuli ubar rawak diskrit ni kita akan letak kosong dekat sini juga. Okey, kalau letak kat sini ini pastilah, tapi kita nak tunjukkan untuk kosong, kebarangkalian kosong 0.0527. Okey, 1, 2 dan 3. Dia graf dia senang je. Just plot, okey, dekat sini yang dekat kosong dia plotkan 0.0527 dapat kat sini. Lepas tu dia buat apa? Dia hanya buatkan satu garis lurus tegak ke bawah. Okey, yang satu pun sama. Tandakan 0.2637 dan terus buat satu garis tegak ke bawah. Yang ni pun sama, plotkan 0.4395. Okey, buat satu garis lurus ke bawah. Dan 0.2441 pun sama, plotkan dan buat satu garis tegak ke bawah. Okey, ingat kat atas ni ialah Px sama dengan R. Inilah kebarangkalian bila X sama dengan R. Maksudnya adik ialah 0, 1, 2 dan 3. Okay, boleh faham tak cara nak lukis grafnya? Okay, kenapa cikgu tak tunjuk cara melukis graf tu? Cikgu bagi je graf siap-siap sebab biasalah hari tu cikgu try buat garis lurus tak berapa nak tegak sangat kalau pakai pen macam ni kan. So tak puas hati nanti tak tegak. So cikgu bagilah graf yang dah siap kat sini. Okay. So next. Okay.
70% daripada murid tingkatan 5 Dahlia memperoleh grade A dalam ujian akhir tahun subjek sains. 2 murid dipilih secara rawak jika X mewakili bilangan murid tidak mendapat grade A. Okay, sekarang dia fokus pada bilangan murid tak dapat grade A. Okay, X yang kita nak tengok fokus ialah bilangan murid yang tidak dapat grade A. Maksudnya grade selain daripada grade A lah. Bina jadual yang mungkin bagi X dan taburan dengan taburan kebarangkalian masing-masing dan lepas tu lukiskan graf. Okey, graf yang macam tadi itulah. Okey, jadi pertama sekali. Okey. Ni kamu boleh gambarkan tak? Maksudnya kita nak pilih 2 orang. Okey. Budak grade A. Okey, grade A. Kebarangkalian mendapat murid grade A. Okay, walaupun buku teks dia buat simbol lain tapi cikgu nak gunakan A biarlah untuk yang dapat grade A. Okay, yang dapat grade A berapa? Berapa kebarangkalian dia? 70% ni. Apa maksud 70% ni? So kebarangkalian dia berapa? 0.7 ataupun 70% atau 7/10 lah. Okey, boleh buat pecahan, boleh letak point juga kan. Okey. Sebab yang ni 0.7 dia tak ada 7 apa-apa kat belakang kan. So dia memang tepat 0.7 boleh lah. Okey, kalau tak saya akan pilih dalam bentuk pecahan. Okey, sekarang ni ini ialah untuk grade A. Okey, ini untuk grade A. Okey, bagi yang bukan grade A, cikgu nak buat simbol. Tak naklah buat B sebab kemungkinan dia entah-entah grade dia C ke D kan. Jadi cikgu akan tulis dia sebagai A prime. Menunjukkan bukan grade A. Okay, yang bukan grade A ada 0.3 ataupun 30%. Okay. Sebab dia mesti total dia 1 ataupun 100%. Okay, yang ni boleh faham tak? Boleh. Okay. Bukan grade A. Okay, kamu boleh buat gambar ajar pokok macam tadi. Ataupun kalau kamu, sebab dia sikit je kan, dia pilih 2 orang saja. Okay, kita boleh pakai otak pun kita boleh fikirkan. Okay, contoh macam ni. Kemungkinan kita akan mendapat orang tu, okay. Grade, okay apa? Kemungkinan kita akan dapat dua-dua yang kita pilih tu, dua-dua grade A, betul tak? Kita nak pilih 2 orang je, betul tak? Boleh faham tak maksud cikgu? Nak pilih 2 orang. Kemungkinan yang pertama kita tangkap dia, okey, mungkinlah kamu pejam mata, kamu macam select random gitu, ambil grade A. Ambil lagi seorang, grade A juga. Jadi, untuk kes yang ni bermaksud 0.7 darab dengan 0.7. Okey. So, dapat apa tu 0.7 darab 0.7? Kosong point empat sembilan. Betul, 0.49. Okey, kemungkinan lain, okey. Kita mungkin dapat, yang pertama orang grade A, yang kedua kita ambil tu, dia bukan grade A. Ini kemungkinan lah. Okey, 0.7 darab dengan 0.3. So jawapan dia 0.21. Kan? 0.21. Okey. So sekarang lagi kemungkinan kita yang ambil orang pertama tu bukan grade A. Tapi orang kedua mungkin dia grade A. Ini kemungkinan kan? Okay, jadi 0.3 darab 0.7. So dia kat sini ialah 0.21 juga. Sama kat atas kan? Ataupun kemungkinan lagi satu. Dua-dua bukan grade A. Okey, gambar ajar pokok pun boleh. List out macam ni pun boleh. Tapi kalau soalan tu kata, lukiskan gambar ajar pokok, kamu kena tahulah gambar ajar pokok macam nak lukis.
Okey. Apa? 0.09. Salah. 0.3 kan? Okey, 0.3 darab 0.3. Okey, 0.3 darab 0.3 ialah 0.09 kan? 09. Okey. Okey, betul. Lepas tu kita akan buatkan jadual kan? Okey, ingat lagi tak jadual? Okey, cikgu lukislah jadual kat sini. Okey. Macam mana tulis jadual tadi? Ingat lagi tak? Okey. Ni dekat X sama dengan R. Inilah P X sama dengan R. Kebarangkalian dia kat bawah. Okey. X sama dengan R. Okey. Kemungkinan pertama. Okey. Bilangan murid tidak mendapat grade A. Okey. Kemungkinan kita mendapat kosong bila kita pilih tu. Betul tak? Mungkin sekali kita pilih mendapat kosong bermaksud apa? Dua-dua yang kita pilih tu bukan grade A ataupun dia cerita tentang bilangan murid tak dapat grade A, betul? Kemungkinan yang ini yang kita nak ambil, tapi kemungkinan dua-dua yang kita ambil tadi, kosong ni bermaksud dua-dua yang kita ambil murid tu ialah dua-dua grade A. Itu maksud dia. So kat sinilah bermaksud dia punya nilai dia kosong kat situ. X sama dengan R tu kan? Ni X sama dengan kosong lah. Okey, ni maksud dia. Bilangan murid yang tak dapat grade A kosong maksudnya yang bermaksud dua-dua yang kita ambil tu dua-dua grade A. Itu bermaksud bilangan murid yang tak dapat grade A sama dengan kosong. Okey. So kebarangkalian dia ialah 0.49. Okey, tulis ni. Okey. Kedua, kemungkinan seorang saja yang mendapat, sebab kita fokus pada yang tak dapat grade A. Yang mana yang tak dapat grade A yang seorang? Seorang tak dapat grade A. Yang ni kan? Ada dua tempat ni kan? Sini dengan sini, betul tak? Seorang tak dapat grade A. Maksudnya yang ni kan? Ni. Jadi 0.21 kena tambah dengan 0.21. So dia jadi 0.42. Okey? 2. Itu maksud dia. Kalau 2 kat sini apa maksud? Dua-dua murid yang kita pilih, dua-dua pun tak dapat grade A. So maksudnya yang ni kan? Yang bawah ni, dua-dua tak dapat grade A. So dia 0.09. Okey, macam tu cara tulis jadual dia. Lepas tu, tengok. Ni ialah jadual yang dah tulis cantik lah. Dan macam mana kita nak buat graf. Okey. Tengok je, senang je. Kat bawah tu senang, 012. So senang je graf kita kecil je kan. 012. Okey. Lepas tu, yang paling kecil 0.09. So dia gunakanlah dia punya skala yang sesuai. Okey. 0.1 yang paling kecil maksudnya 2 cm kepada 0.1 unit. Yang paling besar kat sini 0.49. So dia boleh buat sampai 0.5. Okey, 0.6 ni saja je lah. Okey, maksimum dia tulis 0.5. So apa dia buat? Okey, dekat kosong, dia tandakan 0.49 tanda dan terus buat satu garis lurus ke bawah. Okey, dia buat garis. Okey, dekat satu, dia tanda 0.42 dan terus buat satu garis lurus ke bawah. Okey, dekat dua, dia tanda 0.09 dan buat satu garis lurus ke bawah. Okey, boleh faham tak cara nak melukis graf dan juga meletakkan nilai-nilai taburan kebarangkalian tu di dalam jadual. Boleh faham tak? Boleh. Okey, kalau boleh faham. Okey, Nas ke Gayatri ke boleh ambilkan gambar. Okey, gambar siapa yang join kelas hari ni. Jangan leave dulu. Okey. So, itu saja sebenarnya untuk hari ni. Okey, senang ke susah?
Okay, nanti tolong